Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, berkumpullah seluruh manusia ni nak buat sesuatu. Kalau Allah tak izin, dia takkan dapat buat. Semua manusia berkumpul, bukan sikit kan? Jadi tiada yang boleh buat melainkan Allah. Maknanya yang lain tu boleh buat hanya dengan izin Allah. Allah SWT nak buat sesuatu, dia hanya bagi perintah, jadi. Maka jadilah. Dia jadikan langit, bumi, matahari, bulan dengan perkataan jadi. Jadi. Tapi Allah SWT perintah kita guna asbab untuk buat apa-apa kan? Dan makan masa. Tak ada boleh jadi tak boleh. Kalau kita nak pandai, kita kena belajar, makan masa lama. Tak ada macam percaya Mahdi belajar dalam satu malam, diberi segala ilmu. Ini tak ada kat dunia. Tapi dia orang percaya pula benda yang berlawanan dengan peraturan Allah. Peraturan Allah dalam dunia ni, dia semua makan masa. Dan guna asbab lah. Kalau kita nak masak, kita nak hilangkan lapar, kita tak boleh kata hilang, tak boleh. Kena makan, kena masak, kena cari makanan, kena baru makan. Itu pun kalau Allah izin baru boleh lapar hilang. Tidak, tak boleh hilang. Jadi di dunia ni kita diperintah guna asbab. Jangan kita kata kita tak nak dunia. Macam Amri ya? Wira, dia tanya saya, boleh tak saya tambah dalam skrip tu, saya tak mau dunia, saya mau Allah. Saya kata jangan. Jadi kita tak boleh kata tak mau dunia. Dunia ni benda-benda lah asbab. Allah suruh kita guna. Tapi kita tak boleh guna benda tu untuk dapat faedah dari benda tu. Benda tak boleh bagi faedah. Macam kita makan untuk kenyang, itu tak boleh. Kita minum untuk haus hilang, tak boleh. Kita minum kerana Allah suruh. Kita makan kerana Allah suruh. Makan tu asbab untuk lapar hilang, bukan dia boleh hilangkan lapar. Jadi orang banyak tak faham bila saya cakap kena buat kerana perintah Allah, untuk suka Allah. Kita kena bekerja untuk dapat apa-apa. Tak boleh tak kerja. Tak boleh kata dapat, dapat terus. Allah apa dia cakap je jadi. Jadi kita kena kerja. Kalau kita tak nak kerja, mana kita tak nak taat perintah Allah lah. Bekerja itu perintah Allah. Bekerja tu kena kerja yang
Betul lah, tak boleh lah kerja jual dada, atau jual perempuan, atau jual manusia. Tak boleh lah buat niaga tu. Jual arak tak boleh. Kerja bank yang mengamalkan riba tak boleh. Kerja tu mesti kerja yang Allah tak berlawanan dengan perintah Allah. Kita jual babi, mana boleh kita makan duit tu. Kita jual rokok pun tak boleh pakai makan duit jual rokok. Tapi sekarang kalau nak berniaga tak jual rokok, dia kata orang tak datang. Nak ramaikan orang datang kedai mau jual rokok. Sebab rokok lah yang laku kan. Tapi kalau orang takwa, dia tak jual rokok. Dia jual benda yang Allah benarkan. Jadi bekerja tu kena benda yang Allah maulah, yang Allah suka lah kan. Tapi kita kena bekerja, bukan sebab bekerja boleh bagi makan, bukan sebab kerja boleh bagi rezeki. Kerja tak boleh bagi rezeki. Yang bagi rezeki Allah, yang bagi makan Allah. Jadi kita bekerja itu kerana perintah Allah, dan niat kita bekerja itu untuk sukakan Allah. Jadi kalau kita pergi kerja, kita kena niat kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Tapi kita tak buat niat. Kita pergi kerja, pergi je. Dalam kepala kita nak dapat duit. Jadi kalau kita bekerja untuk dapat duit, bukan kerana perintah Allah, jadi kerja tak boleh bagi duit. Jadi kita termasuk orang mempersekutukan Allah. Siapa yang bekerja untuk dapat duit, dia mempersekutukan. Siapa yang makan untuk kenyang, dia mempersekutukan Allah. Siapa yang minum untuk haus hilang, dia mempersekutukan Allah. Siapa makan ubat untuk sihat, dia mempersekutukan Allah. Sebab itu niat kena betul. Kita guna asbab kerana perintah Allah, bukan sebab asbab tu boleh bagi faedah atau manfaat. Tapi itulah yang dibuat oleh semua orang. Jadi dia guna asbab untuk dapat faedah daripada asbab. Dia makan supaya kenyang, lapar hilang. Dia minum, haus hilang. Dia kerja, dapat duit, dapat beli apa dia nak. Semua kehidupan dilumuri dengan najis syirik. Semua. Dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam dilumuri oleh najis syirik. Jadi syirik ni najis. Dia buat amal kita kotor. Jadi kalau Allah bagi tahu mensucikan amalan, amalan tu kena dibuat dengan niat untuk sukakan Allah. Tapi kita takkan buat untuk sukakan Allah kalau kita kata itu bukan perintah Allah. Makan bukan perintah Allah, minum bukan perintah Allah. Datuk, kenapa kamu makan? Kalau bukan perintah Allah, tak salah makan. Makan perintah Allah, minum perintah Allah, kerja perintah Allah, belajar perintah Allah. Berzina bukan perintah Allah. Bersetubuh dengan bini, itu perintah Allah. Makan babi bukan perintah Allah. Makan daging tak disembelih dengan nama Allah bukan perintah Allah. Tapi kalau kita makan daging yang disembelih dengan nama Allah, dan daging tu pula memang dibolehkan kita makan, bukan perintah bismillah aja babi tak boleh, tak boleh. Harimau kita sembelih tak boleh. Jadi kena makan makanan haiwan yang Allah benarkan kita makan. Allah benar makan lembu dan haiwan yang serupa dengannya. Bukan rupa punya serupa, cara makan dia. Ini tak pernah diberitahu ni. Kenapa ayam? Ayam tak ada satu ayat pun ayam tu
Ayam yang kita makan banyak kan? Tak ada dalam Quran. Saya belum jumpa lagi. Ada siapa jumpa? Ayam. Kenapa kita makan banyak? Kita tahu sebab ni kan? Apa sebab ayam boleh kita makan? Kambing boleh? Sebab dia punya cara makan sama macam lembu. Tapi Allah bagi tahu lembu ni, lembu pekak dan dia pekak dan dia dumb and blind. Apa? Dumb and deaf. Bisu dan dah pekak. Kenapa? Dia memang tak, dia tahu makan saja, dia nak benda dunia saja. Orang yang nak benda dunia saja dia nak. Pekik kat dia lah, marah kat dia ke, dia tak kisah, dia tak dengar, pekak. Dia nak makan saja. Kecuali pengemanda lembu tu pukul dia lah, baru dia gerak sikit. Jadi orang yang nak dunia je ni, nasihat tak pakai. Macam Sufian kan, apa nasihat tak dengar. Namanya lembu. Lembu maknanya pekak dan bisu. Dia tak kira apa, dia satu je dia nak makan. Macam ni, satu dia nak dunia. Lain kan? Kau nasihat tak payah. Memekik lah, berceramah lah kat dia. Dia tak kisah, dia takkan dengar ni. Tapi lembu boleh juga kita pukul dia kan. Ini manusia tak boleh. Jadi manusia ni macam Sufian ni lebih buruk dari lembu. Tapi Allah bagi tahu hipokrit ni, orang hipokrit ni, dia bukan macam lembu lah. Dia macam haiwan berkaki 4. Haiwan yang bis. Bis apa? Binatang buas yang berkaki 4. Mereka ni cruel, coarse. Cruel ni jahat Kejam, coarse, kasar, and filthy. Filthy apa? Kotor. Jadi orang hipokrit ni filthy, kotor, kasar dan kejam. Sebab mereka kotor, menipu Allah, menipu Nabi. Mereka tak Islam, mereka berpupur Islam. Filthy, kotor. Mereka ni kasar. Dia cuba nak dapat dunia daripada harta rampasan orang Islam dengan berpupur Islam. Mereka tu berpupura orang Islam supaya kalau orang Islam menang dalam perang, ada harta rampasan. Dia nak tu lah. Dia tak, bukan dia nak beriman kepada Allah, tak. Mereka tu nak dunia, kasar cara dia. Dan mereka ni memang kejam. Orang buat baik kat dia, macam Nabi tu buat baik kat dia, dia nak bunuh dia. Nak keluarkan dia daripada Madinah. Jadi Yahudi ni, mereka Yahudi, orang munafikin ni, dia bukan saja kasar, filthy, kotor. Mereka tu juga musuh Allah, musuh Nabi dan musuh orang beriman. Dan mereka tu pekak dan bisu dan buta. Semua ada kat dia. Macam Sufian tu, dia bisu, pekak, buta. Dia tak kos, dia macam lembu. Orang Islam yang nak dunia aja, atau orang yang nak dunia aja lah. Dia orang kafir ke atau orang Islam yang ni nak dunia, dia lembu. Dia tak, dia pekak, buta, bisu, tapi tak
kasar, kotor, Allah tak samakan dia. And coarse, filthy dan cruel, dia tak. Orang hypocrite tu berlaku cruel atas diri dia. Dia menipu untuk jadi orang Islam, untuk dibakar ke dalam api neraka. Mereka tak dapat apa, melainkan keburukan. Tak ada apa-apa kebaikan dalam diri orang hypocrite ni. Allah beritahu, tak ada apa. Jadi kerana itu Allah tak bagi dia dengar perkataan Allah. Kalau Allah bagi dia dengar perkataan Allah pun, dia akan berpaling daripada perkataan yang benar. Dia takkan ambil perkataan benar. Inilah antara sifat munafikin. Jadi Allah bagi tahu pada orang Islam, jangan jadi macam hipokrit, munafikin tu. Mereka tu diumpamakan sebagai beast, haiwan. Apa beast? Haiwan ganas, yang berkaki 4. Itu kita tak boleh makan. Harimau tak boleh makan. Kita sembelih harimau, bismillah, dia tak boleh jadi halal. Tapi itulah Cina-Cina semua, dia orang tak masuk Islam. Negeri Cina, semua dia makan. Ada pasar dekat Wuhan tu. Pasar ni animal yang semua dia jual. Katak, beruk. Sibuk pasar tu. Jadi asbab daripada Cina tak masuk Islam dan berperangai macam makan apa nak, keluarlah COVID-19 dan macam-macam virus lagi kita tak tahu. Dan dia buat eksperimen pula kat lab dia, mengeluarkan COVID-19 ni. Terlepas, terkeluar, tersebar, Allah buat tu. Sampai sekarang tak hilang ni. Dia buat kat lab tu, buat study lah, macam mana dia infected, macam mana nak menahan dia, semua tu lah. Terlepas kan, bukan benda terlepas daripada lab, menjakiti. Jadi satu doktor kat China ni, dia dah kata dah, virus sudah lepas. Kerajaan China marah dia. Dia mati, dia dapat jangkitan COVID. Doktor tu, dia marah, jangan menyebarkan berita palsu. Dia tahulah dia dah virus tu tak ada, dah terkeluar dari lab tu. Tak boleh nak tahan. Allah buat. Daripada lab tu terus ke Amerika, lab ni. Sekarang cuba buat vaksin. Ada yang dapat vaksin, dapat pula COVID-19. Bukan dia terhilang dari COVID-19. Siapa dia sama? Imran Khan. Presiden Pakistan ambil COVID, konon nombor 1 lah ambil COVID. Nak menghalang jangkitan kuman. Nombor 1 kan, selalu Perdana Menteri nombor 1. Lepas ambil injection vaksin tu, dari mana dia dapat vaksin tu? China kot lah. Terus dapat COVID-19 positif. Berapa hari sama? 2 hari. Jadi ada yang clot blood clot ada dapat. COVID-19 dapat blood clot, mati. Ada macam-macam dapat. Yang berpenyakit tu lagilah senang dapat. Jadi COVID-19 ni, vaksin ada dapat dah. Banyak negara dah mula buat. China, Amerika, Britain yang nombor 1. Sekarang Britain punya vaksin tu dah tak boleh pakai. Dia kena cipta baru punya. Sebab apa? COVID-19 tu dah mutate kepada satu jenis yang lebih lagi bahaya dan lebih cepat berjangkit. Dan juga South Africa. 2 negara ni. Jadi Amerika tak tahulah apa pula nak berlaku kat dia.
Belum berita lagi. Di Malaysia pun ada juga orang ada side effect daripada COVID ni. Mati belum lagi. Daripada vaksin tu kan. Vaksin. Jadi tuan-tuan bapa yang mulia, ini semua makhluk. Hukum mengambil vaksin COVID-19 namanya makruh tanzih. Makruh tanzih ni boleh buat, tak berdosa. Makruh, tapi tak dapat pahala. Dia bukan amalan sunat. Sunat ada dua, sunat muakkad dan sunat tidak muakkad. Mengambil vaksin ni bukan sunat muakkad dan bukan sunat tidak muakkad. Dia makruh, tapi bukan makruh tahrimi yang menghampiri haram. Makruh tanzih yang tidak menghampiri haram. Boleh dibuat, tapi tak dapat pahala. Macam kenduri arwah. Dia tak sunat. Dia sunat tidak muakkad pun tidak, muakkad pun tidak. Dia adalah makruh. Tapi dia tak makruh menghampiri haram. Dia makruh tanzih. Tak dapat pahala. Buat boleh. Buatlah. Jadi kenapa nak orang ni bertengkar semua? Bid'ah. Benda yang Nabi tak buat, betul lah. Tapi dia boleh jatuh makruh, boleh jatuh haram. Ada bid'ah jatuh haram, tak boleh buat. Ada bid'ah dia makruh saja, menghampiri haram, boleh buat je tu. Tapi sangat meragui kan, silap-silap dia jadi haram. Satu lagi makruh tanzih. Macam doa kunut tu, kunut subuh tu, dia bukan makruh, dia sunat yang tidak muakkad. Jadi dia bukan sunat muakkad, mana taklah kuat sangat nak boleh dibuat sunat doa kunut. Ini bertengkar semua orang Islam sebab dia tak tahu hukum. Orang yang kata jangan baca sunat tu, kunut tu haram ke? Dia bukan amalan haram. Nabi ada buat. Kalau nak buat sekali je cukup. Jadi dia sunat tapi tidak muakkad. Nabi tak ada buat tiap-tiap. Betul tak? Jadi orang Islam ni kerana bertengkar sebab tak faham Quran. Tak faham hukum. Macam mana pula Dr. Nasrah boleh faham? Dia Nabi. Allah bagi dia ilham. Dan Allah bagi dia alat. Untuk tahu ilham tu dari Allah atau dari syaitan. Jadi kamu tak boleh lawan dia. Orang alim mana pun tak boleh lawan dia. Alim tak ada ilham. Alat tak ada. Macam nak lawan dia? Sebab itu dia boleh tafsir 84 kitab Quran. Bila dia dah boleh tafsir 84 kitab Quran, 7 kitab hadis, kamu jangan pandang dia tak tahu apa. Jangan kata, oh dia doktor, profesor, mana boleh. Tak ada. Nama profesor, doktor, ilmu menjangkau. Kerana dia ada ilham dan dia ada alat untuk pastikan ilham tu dari Allah atau dari syaitan. Jadi kamu, mana dia tahu hukum kunut tu? Sebenarnya hari ni orang mazhab Syafi'i bilang kunut ni sunat muakkad. Dia tak sunat muakkad. Janggut tu sunat muakkad. Jadi kalau berjanggut untuk tunjuk orang, dia bukan sunat muakkad. Saya berjanggut ni supaya orang kata saya orang dakwah. Tak boleh. Orang alim ke orang dakwah ke. Itu nama haram namanya, berjanggut dengan niat salah, berdosa. Mempersekutukan Allah. Tak berjanggut, tak berdosa, tapi dia sunat muakkad. Besar juga tu. Sunat muakkad ni bukan kecil. Jadi banyak orang tak faham. Jadi kerana tak faham Quran, tak faham sunnah, bergaduh. Bila bergaduh, Allah tak pandang kita. Jadi untuk kita jangan bergaduh, kata Allah, bila kamu bergaduh, kembali kepada Quran. Tapi kita tak faham Quran, bergaduh jugalah. Kita tafsir Quran, suka kita je, dua kumpulan tu yang bergaduh tu, dia tak faham Quran. Kenapa tak faham Quran? Sebab kita tak ada iman yang kuat ke tahap yang Allah bagi kita faham Quran. Kenapa? Kita tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kebaikan. Kenapa kita tak buat itu?
sebab kita cinta dunia macam Sufyan Ampang. Sufyan Ampang dia buat kerja mengajak manusia kebaikan macam seminggu sekali. Seminggu sekali. Yang tak ada ditulis dalam Quran. Quran tak ada cakap buat kerja dakwah, semayang berjemaah ni seminggu sekali. Semayang berjemaah di masjid ni, dia fardu kifayah. Dia fardu kifayah. Fardu dia ada, fardu. Nama je fardu kifayah. Satu, semayang fardu ain. Bila fardu ni tak boleh tinggal. Maknanya, kenapa orang tak buat semayang berjemaah? Cakap fardu kifayah. Dia orang faham apa? Fardu kifayah, ada orang 2-3 orang semayang, lain tak payah. Mana betul? Katalah kat masjid di Ampang tu 1 saf cukup. 3 orang, dia dah lebih daripada 3 orang. Ini salah, tak faham hukum ni. Jadi kerana tak faham hukum, umat Islam bertengkar. Bila bertengkar, Allah tak pandang dah. Allah tak tolong dah. Jadi kita kena bersatu hati dan berkasih sayang. Tak mungkin kita dapat bersatu hati dan berkasih sayang melainkan kita orang beriman, beramal soleh, faham Quran. Bila kita bergaduh, kita rujuk Quran. Dua-dua boleh terima. Yang satu, yang A boleh terima, yang B boleh terima. Barulah satu. Ini hari ni nak rujuk Quran berapa? Dua-dua tak mau taat Quran. Dua-dua tak faham Quran. Jadi asli kenapa Allah tak bantu kita? Sebab kita selalu bertengkar. Kita ni selalu bertengkar dan bergaduh. Tak habis-habis. Doa kunut aja bergaduh. Bid'ah bergaduh. Ini bid'ah. Bid'ah dalalah. Dalalah finnar. Kan? Tahlilan dan yasinan. Orang Indonesia cakap apa? Yasinan, tahlilan, bid'ah. Dia tanya Ustaz, perkara ni bukan baru ni, dulu lagi. Tahlilan, yasinan, bid'ah. Bid'ah tu Ustaz dalalah. Dalalah finnar. Jadi dia tahu bid'ah je. Lepas tu yang satu lagi kata bid'ah ni ada bid'ah hasanah pula. Yang satu kumpulan. Dia tak ada bid'ah hasanah. Mana ada bid'ah hasanah? Dia ada bid'ah. Bid'ah ni benda yang Nabi tak buat. Tahu tak? Tapi hukumnya makruh. Makruh ada dia 3 hukum dia. Haram, makruh, tahrimi, makruh, tanzih. Itu dia tak tahu. Dr. Nasrah baru bagi tahu. Seluruh dunia. Bahawa dia boleh haram, bid'ah ni, itu tak boleh lah buat. Itu memang tak boleh buat. Bid'ah menghampiri haram boleh buat lagi. Macam amalan mengundi ni, pilihan raya. Dia tak sunnah tu. Mana sunnah pula? Dia bid'ah. Tapi bid'ah menghampiri haram. Kalau kita pilih orang yang jahat, itu haram. Kita kalau mengundi tak boleh pilih orang jahat. Tak kira lah, tapi maksudnya kita berdosa lah. Pangkah yang tak betul. Itu terpulang lah bagi kita. Kalau kita tak mengundi langsung, bagus. Tapi tak boleh pula kan. Jadi kita kena mengundi makruh yang tak menghampiri haram. Taklah berdosa. Atau antara 2 calon tu, yang satu semayang, yang satu tidak. Tentu kita tak mau pilih yang tak semayang. Pilih semayang lah. Dua-dua tak semayang, kita dua-dua tak mau pilih. Macam tu lah. Tapi susah sekarang. Semua orang hampir tak semayang. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, begitulah juga dengan ambil COVID-19 vaksin ni. Ada satu orang kat Facebook cakap hukumnya makruh. Hukumnya ambil tanda ni dia kata adalah bukan makruh. Dia kata harus. Hukum tak ada harus. Harus bukan hukum. Hukum sunat, wajib, fardu, sunat,
makruh. Jadi mengambil vaksin ni makruh tanzih. Tak dapat pahala. Sebab itu ada orang yang ambil vaksin ni, dia jadi sakit. Dari tak nak hilangkan COVID-19, dapat COVID. Macam Imran Khan. Jadi tak adalah Imran Khan. Jadi orang Pakistan semua malas nak ambil. Orang Pakistan semua berkumpul sana, berkumpul sini, Jemaah Tabligh masih lagi berkumpul. Yang tak ada hirau langsung, SOP tak ada. Tak ada dia macam Malaysia. Ratus ribu kumpul. Batu bukan tutup muka pun, buat macam biasa. Hanya nak dengar ceramah. Yang boleh dengar macam ni saya. Tak payah kumpul banyak-banyak. Ini tak tabligh kerana dia dah buat benda tu berpuluh tahun. Dia tak boleh nak tinggal. Istimak mesti ada. Istimak jur kaku lama ada. Jur itu ada. Sama dia. Jadi dia orang semua tak hiraukan. Mati-matilah. Dapat COVID, dapatlah. Dia orang padahal mereka memang banyak mati setiap hari. COVID ni. Dia orang tak heran. Biarlah mati. Apa heran dia ulang. Jadi orang Pakistan, India, Bangladesh, dia orang tak takut mati ni. Mati dah biasa. Mati ni biasa dia orang. Kita dah pergi India, Pakistan tu, kebersihan dia langsung tak ada. Kalau sakit ni dia biasa je dia orang. Jadi tuan-tuan bapa yang boleh, dia orang kata kita tak ada COVID. Bukan tak ada COVID, dia orang ada. Dia orang banyak mati. Ada mati. Tak tahu, mati je lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, umat ni hari ni dia bergaduh sebab tak tahu Quran. Dia tak faham Quran sebab dia tak buat kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan dia tak buat kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kerana apa Sufyan? Kerana cinta dunia. Macam Sufyan. Sufyan Ampang, Sufyan Gombak, cinta dunia. Dia marah saya ke tidak? Saya bukan cakap untuk dia suka saya atau dia marah saya. Untuk sukakan Allah. Saya cakap ni untuk sukakan Allah tak? Bukan untuk sukakan sebab. Kalau untuk sukakan sebab saya tak nak cakap. Tapi saya kena cakap yang benar. Walau pahit untuk Sufyan. Untuk saya tak pahit lah. Bahawa Sufyan tak buat kerja dakwah sebab cinta dunia. Apa dunia yang Sufyan cinta? Cinta duit, mau duit banyak, mau projek banyak. Bila duit banyak, Sufyan boleh ganti rumah dia sekarang. Yang besar juga rumah dia, saya tak pernah pergi. Jadi banglo pula. Lepas banglo, Sufyan nak buat rumah dia jadi apa? Bukan, lepas banglo, mansion. Lepas mansion, istana. Lepas istana tak tahu apa lagi. Ada. Lepas istana, berapa bilik pula dalam istana. Ada Sultan Brunei, bilik berapa istana dia? Macam Buckingham Palace. Lebih 1000 bilik. Bermacam nama bilik tu. Kena pakai bergerak punya apa? Bagi tu bergerak. Mana boleh berjalan? Berapa kapal terbang, personal kapal terbang Sultan Brunei dia? Banyak. Begitu juga semua orang kaya di dunia ni, dia orang ada semua private plane. Berapa banyak Rolls Royce ada? Berapa banyak semua Ferrari semua? Banyak. Ada satu sheikh dekat Dubai, dia dah ada 3,000 kereta. Dan dia buat museum di tengah padang pasir. Free masuk.
Macam-macam jenis kereta. 3,000. Jadi orang kaya ni dia tak nak pakai. Dia tak boleh nak pakai. Sebab apa? Dia nak pakai satu kereta je. Tapi nafsu mau beli banyak kereta. Bila dah banyak, nak buat apa? Show lah. Buat apa? Tempat show macam Datuk Vida. Rumah dia besar. Tapi dalam rumah dia tu banyak pameran, bilik pameran. Satu pameran tudung. Satu pameran kasut. Satu pameran baju. Satu macam pameran lah. Nak pergilah sana kat Ipoh. Contoh orang berjaya. Kata Datuk Vida, saya cerita ni supaya dia orang semua tahu saya berjaya. Nak berjaya jadi macam saya. Jadi semua orang fikir nak berjaya kena ada banyak harta, banyak duit. Macam Sultan Brunei, macam Datuk Vida. Kan? Jadi Sufian nak jadi itulah. Jadi Sufian sekarang tak dapat lagi, orang kaya Ampang belum dapat status lagi. Orang kaya Kuala Lumpur pun belum dapat. Jadi dia cakap tak nak sebab nampak macam mustahil dia nak dapat. Cuba dia ada ranking sikit je lagi. Macam anak Dr. Mahathir. Tentu anak Dr. Mahathir tak cukup jadi bilion. Dia mesti super bilion. Terkaya di Malaysia tak cukup. Di dunia. Jadi kehidupan ni tak habis-habis nak dunia. Kerana cinta dunia lah kita tak buat kerja dakwah. Kerana tak buat kerja dakwah lah iman kita lemah. Kerana iman kita lemah lah kita tak faham Quran dan hukum. Dan kerana kita tak faham Quran hukum, kita bergaduh dan bertengkar. Dan bila kita bergaduh bertengkar tak bersatu, Allah tak melihat kita, Allah tak bantu kita. Kita pergilah perang dengan siapa pun kita kalah. Jadi punca sebabnya kita rosak cinta dunia. Cinta dunia sebab kita tak korban harta diri di jalan Allah. Dan kita tak bagi sedekah, tak bagi zakat pada orang miskin. Kita tak pergi cari orang miskin untuk bagi sedekah. Kita kedekut. Tak ada duit pun kedekut. Ada duit pun kedekut. Macam Sufian ada duit kedekut. Ini tak ada duit kedekut pula. Sufian tu, Sufian Ampang lah, Sufian Gombak pun. Sufian Gombak miskin, kedekut. Sufian Ampang kaya sikit, kedekut juga. Jadi kita kena buang ni sifat kedekut. Maknanya kedekut ni cinta dunia. Kita mau belanjakan. Jadi bila kita nak belanja di jalan Allah, kita kena buat kerja dakwah. Sebab kerja dakwah ni Allah mahu kita korban harta diri. Dan kita kena belanja harta pada orang miskin, fakir, anak yatim, musafir kelana. Musafir kelana tahu? Musafir tak ada duit lah. Musafir yang pergi hotel sana, kita tolong dia. Musafir kelana. Musafir kelana. Musafir yang tak cukup tempat nak duduk, makan pun tak ada. Itu dia beli lah kan. Mana-mana turis yang datang ke Malaysia yang tunjuk ni tanda ni, pergi jalan raya nak hitchhike kan. Dia tak ada duit, dia pakai Australia ada tu. Hitchhike, duduk jalan berhenti. Itu kelana lah tu. Musafir kelana. Kau ni musafir kelana untuk apa tanya kan dia? Nak jalan-jalan, nak jalan-jalan. Musafir kelana tak mau. Kalau kau nak balik rumah tak dapat naik kereta nak hitchhike, naik kereta aku. Aku bagi duit kat kau lagi. Kau nak makan lagi apa, macam tu lah. Nah, tapi kalau macam orang putih tu, dia hitchhike, dia saja nak experience, dia banyak duit. Jadi tuan-tuan bapak, bila kita banyak korban harta kita di jalan Allah dan dengan perintah Allah, barulah cinta dunia tu kurang daripada hati kita. Dan barulah kalimah itu bila kita buat kerja dakwah masuk dalam hati kita. Kalau cinta dunia banyak, bukan duit aja, bini, anak, semua cinta, habislah, susah nak masuk lah.
Jadi berkorban harta diri untuk buat kerja dakwah ni baik untuk kita sebenarnya, tapi kita tak suka. Orang Yahudi memang tak suka betul lah kerja ni. Yahudi mana dia buat kerja dakwah? Yahudi tak ada pergi ajak orang masuk agama dia. Agama dia tu sebenarnya agama Islam. Dia buat nama Judaism. Kristian ada buat kerja dakwah. Sebab itu Kristian ni lebih lembut daripada Yahudi. Lebih banyak masuk Islam, kata Allah. Tapi macam Yahudi dan Melayu yang Yahudi sebenarnya kedekut. Tak mau buat kerja dakwah. Tak mau dakwah orang masuk Islam. Jadi kita akan jadi Yahudi yang dilaknat lah. Cinta dunia. Kita mau jadi Yahudi yang baik, yang buat kerja dakwah. Korban harta. Tak cukup kita guna bantu orang yang nak buat kerja dakwah. Bantu keluarga yang ditinggalkan untuk kerja dakwah. Kita takkan cinta dunia. Kalimah la ilaha akan masuk. Bila kita tak cinta bini, anak, kita cinta dia kerana perintah Allah je. Cinta absolute cinta tak ada. Tak ada semua. Jadi iman tu akan masuk. Kita akan jadi kekasih Allah. Bila kita dapat Allah, kita akan dapat segalanya. Kita hilang Allah, kalimah tu tak masuk, kita hilang semua. Okey.